nak menuntut ilmu, aksesnya cukup banyak. Televisyen ni ada dekat banyak saluran. Nak Oasis ada, nak Hijrah ada, nak TV9 ada, nak Al Jazeera ada, semua ada. Tapi kadang-kadang Gangnam Style juga yang korang ganyang. Tak tengok ini masalah dia, tuan-tuan. Dan paling terkini saya dapat maklumat dalam Facebook. Saya tak ada Facebook, orang lain tolong buatkan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kelang kabut satu Malaysia Maulud Nabi, tetapi ada golongan yang sedang diberi mandat oleh Tuhan punya dunia, diberi ilham untuk buat filem. Tetapi mereka ini buat filem yang bercorak Islam. Kononnya bercorak Islam. Tetapi mereka inilah yang sebenarnya memalitkan palitan-palitan hitam kepada orang yang membawa sunnah Rasulullah. Yang paling terbaru saya dapat maklumat kecoh dalam internet mengenai cerita drama Sahara. Betul? Yang ngangguk tu dia tahulah, yang tak ngangguk tu buat-buat tahu. Ada satu drama namanya Sahara. Sahara ini mengisahkan seorang yang macam sebelah aku ni, pakai nikab. Ada lagi? Kak. Macam agak pakai nikab. Bayangkan tuan-tuan perempuan, punya terujanya mereka ni nak buat filem, kononnya nak mengembalikan Islam, kegemilangan Islam. Mereka pun buatlah, lakonkan watak seorang wanita muslimah memakai nikab. Kemudian apabila dipakaikan nikab, masalahnya tuan-tuan, masalahnya dia telah dalam filem itu berpegangan tangan dengan yang bukan mahram. Ini jelas tuan-tuan perempuan, mereka seolah-olah mereka sekadar ambil pakaian itu, tetapi mereka tidak ambil di sebalik dari pemakaian hijab tersebut. Ini masalah. Kena betulkan balik pengarah-pengarah filem ni, tuan-tuan. Dan bila saya tengok pengarah tu, saya tengok karakter dia, saya tengok orangnya, Masya Allah, padanlah dia tidak teliti dalam membuat suatu filem yang bercorak Islamik. Indonesia lama buat dah, tuan-tuan. Indonesia dah buat lama dah. Tengok filem ayat-ayat cinta, tapi orang tak komen. Sebab Indonesia terkenal dengan Pancasila. Islam mudalca wa persembuh wa rojak. Dia orang ada campur-campur sikit. Tak apalah. Indonesia, budaya itu sekarang sudah menular ke negara tercinta Malaysia. Dia orang buat filem sehingga kan agensi umrah yang berdaftar dalam negara, tak percaya tanya yang dekat-dekat kawasan nilai ni. Apabila kami nak bawa jemaah pergi umrah tahun lepas, okey, tahun ini sudah ada satu undang-undang ketat yang disarankan oleh pihak Saudi. Apa dia? Barang siapa, orang-orang perempuan, anak-anak dara, umur antara misal kata 15 sampai ke 20-an ke, tak kira, ada bawa mak sekali, maknya bawa anak dara sekali, dua beranak lah maknanya, nak pergi umrah, ikut ustaz atau ustazah melalui satu travel umrah. Bila nak apply visa umrah, akan di-reject sekarang ini. Ni undang-undang baru. Mengapa reject? Ni anak dengan mak anak, dua orang lah, adik-beradik, Masya Allah, anak beranak. Bukan mahram ke? Dulu boleh tumpang dekat ustaz mutawif yang bawa ketua rombongan, boleh dulu. Sekarang tak boleh, makcik. Pening kepala satu jemaah umrah, travel agency umrah, termasuk kami. Sebab apa? Isunya tuan-tuan perempuan ialah selagi tidak ada seorang waris laki-laki, maksudnya mahram laki-laki. Kalau maknya umur 46 tahun, anak umur 20 tahun, anak dara, maknya perempuan dah, tentu perempuan lah, kena ada seorang adik-beradik lelaki yang atas daripada umur 15 tahun. Makna ustaz akil aja, yang dah akil balik ni. Tahu? Anak lelaki
kena jadi mahram dia. Baru boleh pergi. Tak pening kita tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan puan-puan, syarat ini ada kerana apa? Saya bertanya. Sahabat-sahabat kata, Ustaz, inilah kesan daripada orang-orang Malaysia, artis-artis Malaysia yang pergi ke Mekah dan Madinah buat syuting filem tanpa permit di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam waktu yang sama syuting dalam keadaan boyfriend girlfriend di sekitar. Tak salah tuan-tuan puan-puan. Maksud saya nak kasih sayang tu semua orang ada. Kadang-kadang jatuh cinta di Madinah pun ada, jatuh cinta di Mekah pun ada. Saya tidak nafikan, tetapi kehormatan paling utama ialah kepada tanah haram ini. Tapi kalau tanah haram dijadikan tempat untuk akses kita buat filem, sekadar dokumentari tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Untuk para hujaj pergi haji besok buat dokumentari, ini makam Nabi Allah Ibrahim, ini Hijr Ismail, ini pancuran emas, ini Multazam, ini Hajar Aswad, ini pintu Kaabah, ini baina Safa wal Marwah, di sinilah telaga Zamzam, di sinilah tiang jin, di sinilah tiang menangis di dalam Raudah, inilah tempat tempat sahabat Nabi kena ikat di tiang taubat di dalam Raudah di Madinah pula. Di sinilah makam Rasulullah, belakang itu dapur rumah Aisyah. Ini kita kena gambarkan dalam dokumentari, tak ada masalah tuan-tuan perempuan, sebab itu adalah ilmu. Tapi buat filem cinta di sekitar kota Makkah dan sekitar Madinah, akhirnya Saudi dapat tahu, sebab itu dia memberatkan untuk meluluskan visa kita sekiranya kita tidak ada mahram. Kan dah susah tuan-tuan perempuan. Dan yang buat tu orang Malaysia je. Orang Malaysia je yang buat tau. Shooting film kat sana ni. Dan banyak drama lagi saya dengar lah. Saya nak cerita pun kawan-kawan aku yang berlakon dalam tu. Tapi inilah masalah dia apabila kalau orang yang nak buat filem Islam tak menjaga sensitiviti umat Islam itu sendiri. Kena jaga tuan-tuan. Dia kena jaga. Baik, saya nak cerita bagaimana cerita karomah mukjizat Nabi. Nabi selalu berkhutbah, dia bersandar dekat satu tiang. Tiang ni sebenarnya pokok kurma, pokok tamar. Apabila Rasulullah berdiri dekat pokok tamar itu, maka dia berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang wanita menyatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar ucapan kamu ya Rasulullah. Bisakah aku untuk membikinkan kepada engkau, iaitu satu tangga, dua tangga, tiga anak tangga, dan kamu berdiri di atasnya untuk berkhutbah?" Maka Rasulullah kata mengizinkan. Naam, iya. Bila Rasulullah kata bisa dibikin, maka dia buatlah mihrab Nabi. Start daripada itu, Nabi baca khutbah dekat atas mimbar. Tengah Nabi baca khutbah atas mimbar, tiba-tiba dengar satu suara, menangis. Nabi terhenti. Ternyata suara tangisan itu bukan dari bayi kecil yang sedang mendengar khutbah bersama emaknya. Bukan. Tetapi yang menangis itu adalah suara yang keluar daripada tiang atau pokok yang Nabi selalu bersandar, iaitu pokok kurma menangis, makcik oi. Kenapa? Kerana pokok kurma sudah merindui Rasulullah kerana merajuk, sebab Nabi dulu selalu berdiri kat dia. Tapi tiba-tiba ada orang buat tangga untuk Nabi berceramah, Nabi pula pergi ke sana berceramah, jadi tempat di pokok itu dah bersendirian lah. Akhirnya tuan-tuan perempuan, pokok tu menangis tuan-tuan. Ini cerita benar, bukan cerita kartun, bukan cerita Avatar, bukan cerita Life of PI, bukan. Ini cerita betul. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Jadi Nabi bila dengar dia menangis, Nabi turun. Nabi pergi kat pokok kurma. "Mengapa kau menangis?" Rupa-rupanya pokok tamar berkata, "Aku rindu. Dulu engkau selalu bersandar dengan aku ya Rasulullah. Sekarang ini kau sudah pun tidak berpaling pada aku lagi." Pokok mengadu macam tu, menangis dia. Nabi kata apa? "Beginilah. Aku bagi kau dua pilihan. Pertama, engkau terus hidup dalam masjidku ini, berbuah terus hidup,
Atau yang kedua, engkau mati tetapi kau akan bersama-sama aku di dalam syurga nanti. Pokok tamar kata apa? Aku pilih untuk mati dan untuk bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Pokok pun tahu nak mati besok, waktu di akhirat nak bersama Rasulullah. Kalau kita yang bukan pokok, dah lepas mati esok tak nak duduk sama Rasulullah, mana lebih teruk daripada pokok. Kita tengok lagi sejarah Nabi. Ada seorang sahabat, dalam raudah itu dia pernah ikat badan dia. Waktu semayang aja dia semayang, waktu solat dia solat masjid. Dalam raudah, ini cerita kisah benar. Mengapa dia ikat diri dia? Kerana dia terpengaruh. Ini terpengaruh, kena ingat. Fatabayyanu, fatabayyinu, fatabayyinu. Bila ada orang dengar menyampaikan berita, orang-orang fasik datang menyampaikan berita, fatabayyinu, kata Nabi, fatabayyanu, mana tolong selidik. Seorang sahabat Nabi yang dulunya bersama dengan Nabi, tetapi bila duduk dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, akhirnya terpengaruh sehingga dia bakal menjalankan proses untuk bagaimana golongan musuh Islam untuk membunuh Nabi. Sampai tahap tu dia terpengaruh, tuan-tuan. Wah, dia mengaji dengan Nabi. Contoh kita lah, buat majlis ilmu, yang datang ni selalu datang majlis ilmu. Tak macam mana satu ketika, tuan-tuan perempuan, dia macam tak apa-apa seronok pula nak datang. Terpengaruh dengan satu anak saya kata, kau buat apa pergi masjid surau tu selalu? Dia kata, sana tu orang nak dapat jawatan aja tu. Tengok surau lawa tu, itu nak cari jawatan lah tu katanya. Jaga-jaga tuan-tuan. Fatabayyan tu. Selidik orang yang bagi tu, orang elok ke tak elok. Sebenarnya kita datang rumah Allah ni tak kira siapa. Semuanya ini semua bukan milik kita pun. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Ingat kawan aku dah pun pergi dulu kan. Jadi kena ingat tuan-tuan puan, sehingga dia ikat diri dia dekat tiang dalam raudah. Dia kata apa? Aku tidak akan lepaskan ikatan aku daripada tiang ini sehingga Nabi memaafkan aku. Nabi tak maaf, selagi itu diikat diri dia. Ini dipanggil dalam raudah, ada satu tiang namanya tiang taubat. Esok pergi umrah cari tiang tu, tiang taubat namanya. Sebab itu orang masuk raudah ni dia menangis, tuan-tuan. Menangis, Masya Allah, menangis. Kena menangis, tuan-tuan. La yarjun nar rajulun bakkah min khasyatillah. Tidak akan disambar atau disentuh oleh api neraka akan seorang lelaki yang menangis waktu tengah malam buta, orang lain berhibur tengok bola Manchester versus Chelsea, dia bangun malam 2 rakaat menangis menitik air mata dia. La yarjun nar rajulun bakkah min khasyatillah, kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menangis tengok caya cair, kita tengok Shah Rukh Khan tu, tengok Kabir Khusyik, Kabir Gam, cair jadi gam terus, melekat kat situ. Tapi tuan-tuan perempuan, bila mengenang Rasulullah ni tak ada rasa. Yang aku pelik kadang-kadang, imam bagus dah menangis, imam tu berdoa, dia berdoa menangis, baguslah imam menangis. Ada pula yang kat belakang, kau tahu pasal apa imam menangis? Dulu banyak dosa tu imam tu, dia kata astagfirullahaladzim. Tengok di Mekah, Syekh Abdul Rahman Sudais bila dia berdoa kunut nazilah tu bulan Ramadan Al-Mubarak, dipancarkan di siaran TV 1, dipancarkan di TV Al-Hijrah, dipancarkan di Isra Isis. Tuan-tuan perempuan, kita tengok imam-imam dah, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansurhum ala al-yahudil ghasibin wasahainatil mu'tadin, Allahumma ankilil masjid al-aqsa minal mu'tadin. Menangis dia, tuan-tuan. Ingat dekat Mekah, kat Masjidil Haram tu, tengok semua menangis tu, faham? Ada yang tak faham, ada yang dia doa, dia tengok sebelah menangis, aku menangis, dia pun menangis juga. Kena menangis.
Hati keras, susah nak menangis. Dan sehingga Nabi kata, engkau buat-buat menangis waktu ngaji Quran pun tak apa. Nabi kata sampai tahap tu. Sebab takut hati keras. Orang susah menangis, susah tuan-tuan. Kita menangis kerana apa? Bila suami kita meninggal. Suami meninggal, bini menangis. Pak Lang tunggu dekat sebelah jenazah. Gini je Pak Lang nunggu sebelah jenazah. Betul ke misai? Okey, ini jenazah nak kena tutup lagi. Jadi untuk takhirnya bolehlah siapa mana orang rumahnya nak tengok, nak menatap wajah buat kali takhir. Bukalah tengok. Isteri dia datang, ya Allah. Buka masya-Allah. Air mata dia ni bercucuran sampai kena pada jenazah. Macam jenazah tu pula menangis.